Ada seorang syekh, dia sebut begini, dia kata, yusalli ala hawahu i'lam anna hayatahu mutadhabdhibah. Siapa yang salat atas nafsunya. Ya, tuan-puan, ada orang salat ala zikrillah. Ada orang salat ala hawahu. Ada orang salat tadi ala zikrillah, maknanya salat dia betul-betul di atas ingatannya kepada Allah. Daripada Allahu Akbar, daripada ambil wuduk, daripada niat. Ya, betul-betul. Tawajuh hati dia kepada Allah. Yang ini result dia lain. Okey? Tapi orang yang yusalli ala hawahu, orang yang salat atas nafsunya. Bukan betul-betul tawajuh kepada Allah. I'lam, ketahuilah, inna hayatahu mutadhabdhibah. Sesungguhnya hidupnya akan jadi tunggang langgang. Jadi senang je tuan-puan nak tahu hidup kita ni, solat kita atas apa, tengok hidup kita sekarang. Tunggang langgang ke? Okey. Tunggang langgang ke? Ataupun nampak elok, teratur, tertib, tenang, sejahtera. Kalau jawapannya adalah tunggang langgang, maka itu adalah petanda muslimin muslimat, solat kita bukan di atas zikrullah. Kembali pada tadi perkongsian Syekh Sa'id Al-Atiq, dia kata macam ni, dia kata ada satu hari tu saya datang daripada Riyadh pergi ke Mekah di Masjidil Haram buat umrah masa tu. Kata Syekh Sa'id, dia kata saya dapati ada seorang laki-laki yang sedang sujud. Saya dah solat, dia masih sujud. Saya pergi ambil air zam-zam, dia masih sujud. Saya pergi ke sana kemari dalam Masjidil Haram yang luas tu, saya balik semula tempat saya, dia masih sujud. Sehingga dia kata, kalaulah saya nak hitung masa laki-laki tu sujud, kurang lebih 40 minit. Masa tu saya sampai menyangka, entah-entah dia dah mati. Kan, kotlah mati dalam masjid. Sampai saya rasa dia dah mati ni. Tapi bila saya macam nak buat tindakan, sebab saya rasa dia dah mati, 40 minit sujud. Tiba-tiba dia bangun. Allahu Akbar. Dia bangun, bangkit dari sujud dia. Dan kata Syekh Sa'id Al-Atiq, aku terpegun melihat wajahnya bercahaya. 40 minit dia sujud munajat dengan Allah dalam solat sunat dia. Bila bangkit, la haula wala quwata illa billah. Aku dapat merasakan ketenangan dan kesejahteraan yang dia miliki. Orang-orang yang seperti ini, tuan-puan sekalian, menikmati ibadah solat dia. Menikmati rokok dan sujud dia. Maka ini adalah orang yang pasti insya-Allah hati dia tak mudah terluka. Elok-elok je. Orang keji umpat dia, tak ada nak terluka-luka. Allahu Akbar. Kita tengoklah tuan-puan, tolong belajar dengan ulama'-ulama'. Sama ada ulama' dulu, sekarang. Memang manusia nama ulama' yang sebenar ni tuan-puan, sangat tahan lasak. Sangat tahan lasak. Tak ada nak mudah-mudah kecil hati kan ya. Apa tak kata? Tengok contoh yang paling hebat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, nak kecil hati macam mana? Ya? Kalau kita fikir, ya Allah ya Tuhan, masyarakat tempat tanah lahir yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakannya adalah saudara mara Nabi sendiri, tapi tergamak tuan-puan, bersekongkol dengan orang-orang jauh, dengan orang-orang lain bukan kerabat di kalangan kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk memusnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gelaran yang diberikan kepada Nabi? Tohmahan diberikan kepada Nabi. Sekejap, ahli sihir. Macam mana kita datang masjid? Satu bandar Tun Husin on, pandang kita, bagi tahu kat kita, bagi tahu pada jemaah semua, awas, nanti akan ada seorang ahli sihir datang. Macam mana kalau kita duduk tempat tu? Ya? Letak kat tempat lain lah. Ahli sihir duduk luar. Macam mana rasa? Nabi disebut sebagai ahli sihir. Nabi yang cintakan kedamaian, Nabi yang penuh kasih sayang, ya, Nabi yang Masya Allah berkorban untuk umat, tapi dikatakan sebagai apa? Ini punca pemecah belah masyarakat. Kalau Nabi nak kecil hati tuan-puan sekalian, dah lama dah kita baca dalam sirah, Nabi kecil hati, Nabi terluka, Nabi berasa hati, macam-macam kita akan baca. Para Nabi dan Rasul tidak menunjukkan ya keadaan yang demikian, termasuk para ulama tuan-puan sekalian.
Apa yang dia tengok tuduhan, tohmahan yang diberikan kepada imam-imam besar mewakili 4 mazhab tu macam-macam. Kalau kita baca sejarahnya, sampai ada yang dipenjara hasil daripada fitnah, tohmahan dan sebagainya. Nak terluka tak? Tak. Kalau tak, ramai yang terluka dah. Tak nak dah berdakwah lagi. Kenapa? Terluka. Pergi ceramah 3 orang je datang. Terluka. Kalau ikutkan terluka. Ustazah pernah ada pengalaman tuan-puan pergi satu tempat ceramah. Ni mungkin cerita berbelah-belah tahun dulu. Ustazah masih ingat nama masjid ni tapi tak mungkin sebut. Kecuali dipaksa. Tak ada masalah pun dengan masjid tu, okey je. Ini satu pengalaman hidup. Ceramah start pukul 3 petang tapi apakan daya ustazah dah sampai pukul 2.30. Jadi bila sampai pukul 2.30, ustazah maklum belum ada persediaan ya untuk sambut ke penceramah ke, tak apa, tak ada masalah ya, sebab ustazah datang masjid, ustazah nak tahiyatul masjid dulu. Ya, bukan cerita orang sambut-sambut. So ustazah tahiyatul masjid dulu. Lepas tu orang pun mula datang-datang kan. So ustazah tak tahu nak buat macam mana sebab tak tahu AJK apa semua mana. Ustazah pun duduk sama-sama macam orang lain duduk ni. Tengah-tengah duduk tu ustazah message tak berjawab ya pada penganjur. Makcik-makcik yang duduk tu bercakap-cakap. Ustazah ni selalu lambat ni. Sungguh ya, tak tercekik dengan kat sebelah tu. Ustazah tak kisah. Tapi nanti macam mana kalau makcik tu tahu ini ustazahnya. Ustazah ni selalu lambat ni ustazah-ustazah ni. Ya ustazah, ya Allah, ya Tuhan, macam mana ustazah nak perkenalkan diri? Makcik saya ustazah yang ajar ni. Jadi macam-macam kerenah ustazah tengok tuan-puan. Sampailah ustazah berusaha telefon, mesej. Saya dah sampai, saya yang pakai tudung sekian-sekian, kau tak kenal. Lepas tu bila dah maklum ustazah memang rawat balik hati-hati makcik-makcik tadi. Ustazah faham perasaan dia macam mana kan. Ustazah kata tak ada masalah, tak apa. Ya ustazah yang silap sampai awal sangat. Itu semua tuan-puan tak boleh mematahkan semangat kita. Dulu saya mula-mula ceramah tuan-puan dekat Takaful Malaysia. Cerita 20 tahun lebih. Ya. Sampai berubah air muka penganjur tu. Masa tu bayangkanlah tahun 1999. Lama dah kan ya, ataupun tahun 2000 mungkin. Lama sangat dah. Bukan macam sekarang ya, kesedaran masyarakat kepada program-program kuliah agama. Daripada jam 12.45 sampai 1 suku tunggu orang tuan-puan. Ustazah nunggu je. Dengan pregnantnya masa tu. Datang AJK tu. Berubah air muka dia. Saya faham. Bergenang air mata. Minta maaf Kak Cik. Dia panggil Kak Cik. Minta maaf Kak Cik. Saya dah cakap dah dengan muslimat ni. Gini. Kak Cik sampai saya kata. Tak apalah. Namanya gaya. Tak apa gaya. Kita berdua pun okey. Gaya. Lepas tu datanglah 2-3 orang lagi. Itu ustazah mulakan ceramah tuan-puan. Tahun 1999. Ya. Lepas tu okeylah. Minggu depan tu naik lagi 10 orang. Naik lagi 15 orang. Dalam masa yang sama, kita tenangkan ahli jawatan kuasa. Bila kita nak jadi pelopor ni, kita memang kena tabah. Tak apa. Ustazah tak kecil hati pun tak apa. Kita nak mulakan. Tuan-puan sekalian, hati jangan mudah terluka. Sama juga kita dengan suami, dengan anak-anak. Tolonglah berjiwa besar. Berjiwa besar. Kita belajar ni tuan-puan, yang kita bercakap ni daripada pengalaman hidup kan. Dah pernah dah jadi manja-manja kredit tu kan ya. Sikit-sikit merajuk. Dah lah habis dah zaman tu. Habis dah zaman tu. Tak usah nak merajuk lah, kerja banyak. Betul tak tuan-puan? Tak usah nak terluka-terluka lah. Ya. Ustazah kaedahnya senang je. Hati tu kalau cepat sangat terguris, terluka, sebenarnya memang hati tu ada penyakit. Allah nak bagi signal je. Sebab kalau hati tu mantap tuan-puan sekalian, hati tu akidahnya mantap, hati tu bersih, dibersihkan selalu, melalui proses tazkiyatun nafsi, hati tu mudah, hati tu tak mudah terguris. Hati tu okey-okey je. Itu keyakinan ustazah lah tuan-puan. Sebab ustazah selalu rasa, kadang-kadang kecil hati, kadang-kadang terguris. Nampak sangat apa dia? Kamu ni mungkin dah kurang tazkiyatun nafsi. Dah kurang bersihkan hati.